Cuma sebab itu saya tak suka bawakan perbincangan kita ini dalam satu hala tuju seolah-olah kota ini adalah semata-mata bersifat tongkat untuk membantu orang Melayu lemah. Saya menolak naratif itu. Niat dan tujuannya bukan untuk kepentingan satu kaum, satu pihak tertentu, tapi untuk memastikan bahawa negara kita dapat berdaya saing daripada sudut ekonomi. Why is it that despite the National New Economic Policy, kadar kemiskinan golongan yang sepatutnya dibantu masih tinggi? China yang miskin bukan rakyat Malaysia ke? India yang miskin bukan rakyat Malaysia ke? Kenapa hanya membantu Bumiputera yang miskin sahaja? Salam sejahtera. Anda sedang menonton Lapang Dada terbitan Malaysia Kini bersama saya, Saif Akmal. Lapang Dada ialah rancangan yang bertujuan untuk membolehkan rakyat Malaysia yang berbeza perspektif tentang suatu isu berkumpul di satu forum untuk perbincangan. Kami mahu merapatkan jurang maklumat dan menggalakkan dialog di kalangan rakyat Malaysia untuk meningkatkan persefahaman antara satu sama lain. Sistem kota kemasukan universiti tempatan mula dipergunakan di bawah dasar ekonomi baru pada awal tahun 1970-an. Pada 2022, sebanyak 82% pelajar Universiti Awam ialah dari kalangan Bumiputera. Satu kadar yang lebih tinggi daripada populasi Bumiputera negara kita iaitu 64%. Pada masa yang sama, rungutan dari kaum bukan Bumiputera terhadap kesukaran untuk mendapat tempat di Universiti Awam walaupun dengan keputusan yang cemerlang seperti mendapat keseluruhan A dalam semua mata pelajaran sering didengar. Perlukah sistem kota melibatkan kaum untuk kemasukan universiti digubal? Sekiranya ya, apakah formula terbaik untuk perubahan tersebut? Berikut adalah sedikit konteks topik kita pada hari. Pelajar SPM di Malaysia biasanya mendapat tempat di Universiti Awam melalui 4 saluran. Matrikulasi, STPM, pengajian asasi atau saluran terus. Perbincangan topik kuota selalunya fokus kepada matrikulasi dan STPM kerana lebih 70% pelajaran khusus sarjana muda Universiti Awam di Malaysia mendapat penempatan mereka melalui 2 saluran tersebut. Kira-kira 40,000 pelajar masuk ke 2 program tersebut masing-masing dalam beberapa tahun yang lepas. Antaranya program matrikulasi yang berdurasi 1 tahun merupakan program yang dihaskan untuk Bumiputera sahaja sehingga tahun 2003 di mana 10% tempat program itu mula ditawarkan kepada bukan Bumiputera. Pada 2018, hampir 97% matrikulasi berjaya mendapat penempatan Universiti Awam selepas menamatkan pengajian mereka, manakala hanya 73% pelajar STPM berjaya mendapat penempatan di universiti tempatan dan mereka juga perlu melalui pelajaran selama 2 tahun. Selain matrikulasi dan STPM, pelajar lepasan SPM juga mempunyai pilihan untuk dapat penempatan sarjana muda melalui saluran program asasi atau kemasukan langsung di Universiti Awam. Namun, kuota kemasukan program ini amat terhad dan program-program tertentu dikaskan untuk Bumiputera sahaja. Akhir sekali, pelajar lepasan SPM juga boleh memilih untuk mengambil diploma atau TVET sebagai batu lonjatan untuk memasuki kursus sarjana Universiti Awam. Pengkritik sistem kota pendidikan berpendapat bahawa ia telah menyumbang kepada brain drain, menghalang kualiti akademik Universiti Awam dan menggalakkan perpecahan kaum. Penyokong sistem kota pula menekankan ia satu solusi kepada ketidakseimbangan sejarah dan memastikan keharmonian sosial. Adakah sistem kota perlu digubal? Apakah formula terbaik untuk mencapai perpaduan nasional dan kemajuan ekonomi? Hari ini kami mengumpulkan panel yang pelbagai untuk menerka topik ini. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, ini pernyataan pertama. Sistem kota berasaskan kaum tetap penting untuk menangani ketidakseimbangan sosioekonomi sejarah di Malaysia. Yang bersetuju sila angkat tangan. Baik, kita pun faham. Okey, sekarang kita dengarkan dulu pandangan yang setuju. Kita mulakan dengan saudara Faiz. Boleh ceritakan sedikit? Saya nak bagi tahu tentang 4 hujah kenapa sistem kota itu penting. Yang pertama adalah tentang identiti negara. Apakah identiti negara ini? Adakah identiti negara ini seperti mana orang India di negara India? Ataupun identiti negara ini seperti mana orang Cina di tanah Cina ataupun di Taiwan? Ataupun identiti negara ini seperti mana Singapura, Afrika, US, Thailand atau Indonesia? Kita kena tanya diri kita, apakah identiti negara kita? Itu soalan yang paling penting dalam tajuk ini. Yang keduanya adalah tentang jurang kemiskinan. Yang mesti kita tahu tentang kesenjangan ekonomi dan juga jurang kemiskinan antara kaum. Disebabkan negara kita, orang ramai katakan sebagai multiracial country, kita adalah negara masyarakat majmuk, maka asas kepada kemiskinan berasaskan kaum itu adalah sangat penting. Yang ketiga adalah kadar pengangguran berasaskan kepada kaum.
Kenapa kota itu penting? Kerana ia akan memberi kesan kepada kehidupan masyarakat mengikut kaum selepas pada itu. Yang keempat adalah jurang pendapatan mengikut kaum. Yang terakhir adalah jurang pekerjaan tenaga mahir yang mesti menjadi concern ataupun perhatian kepada kita. Encik Aidil bagaimana? Bila kita nak bicara soal meritokrasi atau kuota, matlamat adalah keadilan. Mana-mana pun sistem yang kita nak ambil, dia mesti mencapai menuju kepada keadilan. Dan keadilan ini, konsep keadilan ini adalah suatu istilah yang syarat makna. Dia bukan bermaksud bahawa setiap orang mesti mendapat perkara yang sama. Dia bukanlah kesamarataan yang total. Tetapi keadilan bermaksud kita meletakkan sesuatu itu di tempatnya. Jadi macam mana kita nak tahu sesuatu itu pada tempatnya? Maka di situlah kita kena lihat, pertama sudah tentu dari sudut sejarah dan naratif negara bangsa. Tapi lebih utama daripada itu, sudah tentu kita ada undang-undang tertinggi negara, Perlembagaan Persekutuan. Dan kalau kita teliti perkara 153, dia ada istilah yang digunakan itu, dua istilah kata kunci penting. Dalam undang-undang, bila istilah sesuatu pihak berkuasa itu shall, dia berbeza dengan the authority may do something. Dia boleh buat, dia boleh tak buat. Tapi kalau dia shall, dia bukan pilihan. Jadi saya nak bacakan sedikit petikan perkara 153. Apa dah yang disebut di situ adalah Yang di-Pertuan Agong shall exercise his functions under this constitution, and then dia sambung as may be necessary to safeguard the special position of the Malays and the natives, and then sambung berkenaan dengan of such proportion as he may deem reasonable of positions in the public service and of scholarships, exhibitions and other similar educational or training privileges. Dan istilah di situ adalah shall, bukan may. Dia bukan pilihan. Jadi soal sama ada kita mesti mengekalkan sistem kuota, jawapannya sudah tentu kalau kita rakyat yang hormat perlembagaan, wajib kita kekalkan. Cuma kuotanya itu bagaimana? Itu boleh dibincangkan. Baik. Okey, Saudara Arun, bagaimana? I'm of the opinion kuota dengan meritokrasi need to be handled side by side. Sebab apa? I believe in social justice, like what our friends all saying, social justice. There are kita tahu ada kaum-kaum yang ketinggalan. I'll take in this perspective. I'll take the Indian community dalam sektor pendidikan. Okay, Indians are trailing behind. So kita perlukan kuota. Like example right now, kalau kita ambil dekat IPTA, hanya 26,000 adalah pelajar-pelajar India. That's about 4.6% sahaja. And kita tahu rancangan Malaysia ke-10, 11, 12, there's a lot of studies menunjukkan bahawa Indian trailing behind. So kalau tidak ada kuota, social justice will not happen. But at the same time kan, kita tidak boleh menepikan meritokrasi. So yang ini kita harus we have to handle side by side. Wafi dari GPMS, bagaimana? Pandangan saya mengenai sistem kota ni sebenarnya kita kena lihat kembali kepada faktor sejarah. Dan kenapa niatnya untuk ada sistem kota ni atas faktor ketidakseimbangan ekonomi yang berpunca daripada sejarah. Apabila Pak British meletakkan setiap bangsa ini melalui dasar pecah dan perintah, maka kaum Bumiputera telah tertinggal jauh daripada sudut ekonomi. Jadi sebab itu selepas 1969, dan saya percaya antara tujuan utama dasar ekonomi baru ni juga ialah disebabkan oleh 13 Mei. Antara puncanya adalah untuk memastikan supaya ketidakseimbangan ekonomi ini akan menjamin keharmonian antara kaum. Dan saya percaya bahawa ia patut dikekalkan kerana niat yang telah difikirkan oleh nenek moyang kita pada waktu itu untuk memastikan bahawa ketidakseimbangan ekonomi antara kaum itu diseimbangkan masih belum tercapai tujuannya. Sebagai contoh, kalau kita tanam pokok durian, pokoknya masih belum memberikan buah. Mungkin pokoknya ada, daunnya ada, tapi ia masih belum memberikan buah.
masih belum mencapai tipuh matangnya untuk berlaku perubahan-perubahan tertentu. Oleh sebab itu, niat dan tujuannya bukan untuk kepentingan satu kaum, satu pihak tertentu, tapi untuk memastikan bahawa negara kita dapat berdaya saing daripada sudut ekonomi. Pertama, dilihat melalui keseimbangan sosioekonomi antarabangsa. Sekarang kita dapatkan pandangan daripada mereka yang tidak bersetuju. Jadi, Saudara Zarum Nain dulu, bagaimana? Saya tidak setuju sebab saya anggapkan kenyataan ini terlalu lurus dan sempit. Kita perlu sedar bahawa dasar ekonomi baru yang diperkenalkan pada 70-an, awal 70-an mempunyai dua tujuan. Saya rasa terlalu banyak tumpuan adalah terhadap kota dan kaum. Dan ramai lupa bahawa terdapat tujuan yang saya rasa juga penting, jika tidak lebih penting, iaitu membasmi kemiskinan. Tanpa melihat hanya kaum saja. Dan saya rasa kita seharusnya mengalihkan perhatian kita kepada aspek pembasmian kemiskinan ini. Dan jangan kita asyik sangat dengan naratif kota kaum ini. Nyata bahawa ketidakseimbangan di dalam kumpulan etnik harus diteliti juga. Dan kumpulan etnik Melayu, India, Cina dan sebagainya. Masa saya mengajar di Pulau Pinang dahulu, kerap kali saya berhujah kepada pelajar saya, semasa Tun Mahathir masa itu Perdana Menteri pada ketika pertama, jauh bezanya peluang ekonomi Dr. Mahathir dan kuncu-kuncunya dengan peluang ekonomi saya, walaupun golongan etnik kami mungkin sama. Jangan kita stereotypekan bahawa Melayu macam ni, Cina macam ni, India macam ni. I think that's too simplistic and it doesn't resolve anything at all, as we have seen over the 50 odd years since the NEP. Saya tanya berdasarkan pandangan Tuan, berdasarkan konsep yang Tuan... Boleh saya habiskan dulu tak? silakan. Saya benarkan anda habiskan. Oleh yang demikian, dan saya akan expand pandangan ini kemudian, mungkin kita harus melihat masalah ini dengan lebih mendalam dan dalam konteks yang lebih luas. Okey. Sebentar. Saudara Jack dulu. Maaf ya. Saudara Jack dulu kena habiskan dia punya statement. Okey. Apabila kami membincangkan tentang isu sistem kuota, satu isu yang akan sering dibangkitkan oleh seperti saudara-saudara yang tadi bangkit, iaitu artikel 153. Tetapi saya ingin menegaskan bahawa artikel 153 hanya mengatakan bahawa hak keistimewaan Bumi Putra haruslah dipelihara. Tetapi ini tidak membuktikan bahawa kenapa sistem kuota ini haruslah masih diwujudkan. Ini adalah dua isu yang tidak berkaitan. Jikalau kami mendapati bahawa sistem kuota ini sudah tidak boleh menjamin keseimbangan sosioekonomi seperti yang dia ingin mencapai pada zaman dahulu, oleh itu ini patutlah dimansuhkan progressively. Jika semua Bumi Putra adalah golongan tidak berkemampuan, sistem kuota boleh diwujudkan. Tetapi pada zaman era ini, bukan semua Bumi Putra ialah golongan kurang berkemampuan. Dan juga bukan semua non-Bumi Putra ialah golongan berkemampuan. Kami boleh tengok statistik income pada tahun 2019. Ada 47.5% Bumi Putra yang mereka mempunyai household income yang sekurang-kurangnya 15,000 sebulan. Dan kami tengok statistik non-Bumi Putra. Ada 18.8 Cina, mereka ialah B40. Pendapatan mereka kurang daripada 3,500 sebulan. Oleh itu, kami perlulah mewujudkan meritokrasi dan juga sistem yang sebenarnya boleh membantu citizen mengikut socio-economic status. Dan bukanlah berdasarkan race, skin color, agama. Ini patutlah diwujudkan untuk mewujudkan keadilan yang dibangkitkan oleh saudara. Setelah mendengar hujahan daripada pernyataan pertama tadi, sekarang saya bukakan ruang lapang dada ini untuk dibincangkan dengan secara tamadun. Daripada konsep yang dibawakan tadi, adakah yang pertama, berapakah kemiskinan mutlak, posisi ataupun peratusan kemiskinan mutlak berasaskan kaum yang disebutkan tadi. Dan yang tadi ada data 2019, kita bawa data 2022, dibawakan sebanyak Bumi Putra adalah 85.2% adalah pendapatan komposisi dia sebagai miskin mutlak. Dan China adalah 3.9% dan India 9.4%.
kebanyakannya B40 adalah daripada kalangan bumi putera. Dan tahukah kalian kemiskinan mutlak daripada berasaskan kaum seperti mana konsep yang disebutkan tadi? Okey. Jika berdasarkan statistik yang saudara sebut tadi, konsep saya ialah kami membantu mereka yang patutlah memerlukan bantuan ini. So jika statistik saudara menyatakan bahawa 85 miskin mutlak, oleh itu kami membantu berdasarkan sosioekonomi mereka, tetapi bukanlah berdasarkan kaum dan juga agama. Kerana ada lagi 20% mereka dia adalah golongan yang berkemampuan. So ini adalah masalah. Boleh? Adakah saudara sedar bahawasanya kota ini membantu golongan tersebut? Kerana golongan kota ini seperti mana yang disebutkan tadi, kita bukan sekadar ada dasar ekonomi baru, kita juga ada dasar pembangunan nasional, kita ada dasar wawasan negara, kita ada dasar transformasi nasional, kita ada wawasan kemakmuran bersama, dan yang paling terkini ekonomi madani memperkasa rakyat. Kesemuanya adalah memberi fokus kepada golongan bumi putera yang sebenarnya mereka ini mengalami masalah dari sudut ekonomi. Memandangkan data yang anda sediakan, andaikan kita boleh terimalah apa data tersebut, statistik tersebut. Soalannya saya ialah begini ya, dasar ekonomi baru, kemudian dasar ekonomi nasional, semuanya yang anda maksudkan itu, telah diperkenalkan dalam tahun 71 jika saya tak silapkan, 50 lebih tahun. Why is it that despite all those the new economic policy, DEB, kadar kemiskinan golongan yang sepatutnya dibantu oleh dasar tersebut, kadar kemiskinan masih tinggi. Ya. Dan ini saya ingin perkenalkan tadi bahawa kita seharusnya lihat lebih daripada kaum etnik tetapi intra-ethnic inequality, ya, bahawa aspek kelas mungkin, ya, socio-economic inequalities yang ada. Sebab saya rasa nyata bahawa 50 tahun dah dasar tersebut nampaknya gagal. So mungkin tumpuan kepada kota etnik ni harus kita memperhalusi, ya, harus kita teliti dulu. Itu baru itu. Yang 20% yang bukan bumi putera ni pun miskin. Jadi dengan kota tersebut mereka seharusnya diketepikan atau apa? Bukankah mereka juga rakyat Malaysia? Itu persoalan saya sekarang lah, ya. Sebab kita nak lihat kepada keadilan, ya, dan kita ingin melihat kepada satu masyarakat di mana terdapat keseimbangan, ya. Saya nak respon berkenaan 153 yang disebut oleh Wakil Jumani tadi, yang mengatakan bahawa perkara 153 ini tidak ada kaitan dengan kuota. Saya kira itu sangatlah salah dan tak betul. Saya baca tajuk dia lah. Tajuknya ialah Reservation of Quotas in Respect of Services, Permits, etc. for Malays and Natives. So how can you say tak ada kaitan dengan kuota? Can't you even understand the clear wordings of the Constitution? So kalau tak faham perlembagaan, undang-undang paling asas, sangatlah sukar untuk kita move forward, berjalan ke hadapan. Dasar dan polisi tidak boleh berlawanan dengan undang-undang tertinggi negara. Baik, di bahagian yang pertama tentang kuota berasaskan kepada kepentingan orang kedudukan istimewa orang Melayu, tadi disebut hak istimewa, itu pun tak betul. Perlembagaan sebut kedudukan istimewa. Okay? Special position, not privilege. So it doesn't matter your economic status ke, whatever, you kaya ke, you miskin ke. Perlembagaan menetapkan berasaskan kepada sejarah negara kita, di mana pada berdentangnya jam 12 malam 1957, 31 Ogos, begitu banyak kewarganegaraan diberikan. Jadi quid pro quo-nya itu adalah antaranya 153. Bacalah perkara 153. Tapi yang kita boleh bincang untuk mencapai keadilan adalah apakah resepinya, iaitu kuotanya, ini berapa peratus, untuk yang ini berapa peratus, itu kita boleh bincang. Tapi jangan persoalkan kuota kedudukan istimewa orang Melayu dan anak-anak negeri Sabah dan Sarawak. That is seditious. Yang kedua, yang disebutkan tadi, berkenaan dengan okeylah, kenapa setelah sekian lama kita masih, orang Melayu masih di kedudukan sama. Untuk nak mengatakan dasar ekonomi baru itu gagal sepenuhnya, saya tak setuju. Sebab antara kejayaan dasar ekonomi baru adalah dalam bidang pendidikan. Bila mana ramai anak-anak Melayu mendapat peluang pendidikan yang lebih tinggi dan kemudian mereka masuk ke jawatan-jawatan yang penting,
Cuma masalahnya ialah berada dalam middle income trap. Kenapa berlaku seperti itu? Saya membaca buku oleh Dr. Muhammad bin Abdul Khalid. Beliau ni seorang pengkaji ekonomi. Jadi tajuknya The Colour of Inequality. Dalam buku ini beliau mengakui ada bahagian-bahagian tertentu yang gagal dan beliau mengenal pasti di mana kegagalan itu. Kegagalan adalah dari sudut implementasi dan ada cadangan-cadangannya lah. Tapi kita tidak boleh mengenepikan suatu dasar hanya semata-mata kerana pihak-pihak tertentu menjalankan implementasinya itu salah. Kalau implementasi yang salah, maka betulkan implementasi. Tapi jangan tolak secara total mengatakan dia tidak boleh digunakan. Like if there is a poor Bumiputra, we need to help them. If there is a poor Indian, we need to help them as long they're Malaysian. So I think the denomination of, the racial denomination quota system have failed us. Probably we can have a quota system saying that, or meritocracy for 90% to the B40 family. I'm not. Don't quote me on that lah. I'm just giving. Okay, need-based quota system. That is what I think. Something progressive for Malaysia. One. Second thing, I think we should not get too defensive. Okay, this gentleman was just trying to bring the 153, and there's no need for us to invoke seditious and things like that. And let us now have a cool head discuss about the matter. Saya ada satu cerita yang nak kongsikan kepada kita semua. Pernah dengar Batu Balak? Batu Balak satu kampung pedalaman yang kena naik bot daripada Sungai Temeling. Mereka ini nak pergi sekolah kena naik bot. Dan sekolah tersebut, cikgu dia kena naik bot. Dan mereka ini balik rumah kena tolong ayah mereka untuk pergi menori getah. Dan ada satu lagi cerita, jiran saya yang duduk di Kepong, pergi sekolah boleh naik MRT yang disediakan. Di sekolah, mereka ada cikgu yang boleh pergi naik kereta, sangat bertenaga. Dan di sana juga, pada petang hari, mereka ada akses tak perlu tolong mak ayah untuk bekerja, bukan sekadar berniaga di tepi jalan, tapi tak perlu menori getah mengikut ayah mereka. Dan mereka exam SPM, dan dia dapat 10A. Dan ada orang yang berada di kampung Batu Balak tadi, seorang anak Melayu yang terpaksa pergi sekolah naik bot, mungkin pening dan sebagainya. Masuk sekolah, cikgu tidak bertenaga kena naik bot dan sebagainya. Balik rumah terpaksa menori getah using tenaga dan sebagainya. Dan no tuition tambahan dan sebagainya. Adakah 9As yang dia dapat, 9A yang dia dapat? Kita boleh bandingkan secara numbers. Harfin biharfin, huruf dengan huruf, nombor dengan nombor, dengan ini. Sebab itu kita perlukan kuota yang memahami demografi sosioekonomi, kerana merit number by number not represent the whole. I agree with you. So it need to be need based. So adik yang family dia menori getah with all the disadvantage need to be given more space and more help. Alright, I 110% I agree with you. So right now the problem Dan is right. Setuju dia perlu diberikan kuota khas. Okay, yeah. So now I'm saying, I go back to what Prof said, I go back to what Jack said, all right? Let us now migrate, okay, after 67 years of independence, right? Quota system based on race did not work because it create a lot more disharmony. So for us to bring the entire population in harmony, probably need based. Yang kalau kita ada 90% anak Bumiputra yang memerlukan bantuan, kita bantu betul-betul. Yeah. So and it has to be not because they're Bumiputra, because they need help. Okay, they need help. Kalau anak India yang boleh berkemampuan pergi London belajar semua, tak payah. So sekarang kita harus kaji balik what is the formula kita guna pakai. Formula itu seharusnya it has to solve the problem. Okay, deliver social justice. That's for one thing. Second thing, at the same time, the effect of the having such quota must not be used to discriminate or create disharmony among different kaum. Yang Okay. itulah. Soalannya, adakah anda setuju bahawasanya Bumiputra memerlukan laluan khas untuk merapatkan kesenjangan ekonomi antara kaum di negara kita? I agree that sesiapa yang memerlukan pertolongan seharusnya ada laluan khas. Realiti di Malaysia siapa?
Kira siapa? Ini kira ya lah. No, no. Okay. It is factual question. By virtue of numbers, is Bumiputra, India, orang asli, or all this group? Yes. Soalan saya adalah dalam antara Melayu, Cina dan Why India. should it be one? Yeah, why should it be what? Why should it be the whole group? Mengapa? It is not Kalau the whole group. kalau orang Bumiputra seorang miskin, orang bukan Ya. Cina miskin, bukankah kita seharusnya Oh, okey. mengikut keadilan cuba membantu semua? Saya hairan satu isu saja. Cina yang miskin bukan rakyat Malaysia ke? India yang miskin bukan rakyat Malaysia ke? Kenapa hanya membantu Bumiputra yang miskin Kita saja? tak pernah tanya soalan itu dan soalan itu adalah tidak relevan dengan Relevan perbincangan kita. dengan konteks yang disebutkan oleh saudara. Apabila kita bercakap, no, saya tak cakap macam tu. Seterusnya. Saya kata kita rakyat Malaysia bertanggungjawab ke atas konstitusi kita, perlembagaan persekutuan kita yang menjamin kedudukan istimewa. Kedudukan Yang keistimewaan. keduanya, kita sebagai rakyat Malaysia bertanggungjawab untuk membangunkan negara ini. Seperti mana yang tuan-tuan sebutkan, kita mesti membantu mereka yang memerlukan. Dan faktanya, realitinya, yang memerlukan tersebut adalah Bumiputra. Bukan Bumiputra sahaja. Ya, betul. See, for you to put only Bumiputra needs help, Yeah. that's a big no-no. memberikan laluan khas kepada Bumiputra sahaja seperti mana dalam program matrikulasi tidak bermaksud kita menafikan hak kaum-kaum yang lain. Okay. Yang kedua, bila kita berbincang soal polisi dan dasar, it is about macro thinking. Kita melihat secara keseluruhan. Kita bukan cerita tentang kaum Cina, dalam Cina dia ada berapa orang. Tak. Kita tinta keseluruhan, the whole nation of the country. Dan the whole nation of the country, the burden of the country, which is being the responsibility of all of us, is to help the need. Kepada penonton di luar sana, anda sedang menonton Lapang Dada, program yang diterbit oleh Malaysia Kini. Satu yang kami banggakan adalah laporan kami yang bebas dan mendalam. Anda boleh melanggan Malaysia Kini atau menderma dengan mengibas kod QR yang tertera di skrin anda. Sokongan anda akan membantu kami kekal bebas. Pernyataan seterusnya ialah, sistem kota telah mewujudkan budaya kebergantungan di kalangan pelajar Bumiputra dan perasaan tidak adil di kalangan pelajar bukan Bumiputra. Yang bersetuju sila angkat tangan. Baik, yang tidak bersetuju? Tidak setuju sepenuhnya. Yang neutral? Saya neutral sebab saya tak bersetuju dengan yang pertama. Saya bersetuju dengan yang kedua. Saya pun Baik. sambung. Okey. Sekarang kita nak dapatkan dulu pandangan yang tidak bersetuju. Sekali lagi saya rasa ini kenyataan ini terlalu simplistik ya, dan salah gabungkan segelintir pelajar, ini part 1 ya, untuk mengkritik satu golongan etnik, satu komuniti besar ya, iaitu golongan pelajar Melayu tertentu, dan untuk mengkritik Bumiputra. Saya rasa itu tak patutlah, sebab stereotip ni adalah di mana pelajar Bumiputra keseluruhannya digambarkan sebagai satu golongan lengkap, satu golongan monolitik yang hanya bergantung kepada subsidi, kepada handout, tanpa mempunyai bakat dan intelek ya. Dan ini jelas tidak benar ya. Apa asasnya dakwaan ini? Mengikut saya punya pengalaman, lebih 30 tahun saya mengajar di universiti awam dan juga swasta di Malaysia. Ramai pelajar berbilang kaum ya, yang tekun dan cerdik. Dan ada juga yang malas dan kurang cerdik. Berbilang kaum ya. Sifat-sifat ini merangkumi semua kaum berasaskan saya punya 30 tahun lebih pengalaman ya. Juga kita harus sedar bahawa dari awal 70-an lagi, kerajaan UMNO BN telah menghantar ramai pelajar Bumiputra daripada awal 70-an ke Amerika Syarikat lah, ke UK, yang Bumiputra yang tertinggi mereka punya SPM dan MCE pada ketika itu untuk melanjutkan belajar mereka. Yang tinggal di Malaysia pada ketika itu adalah yang dan bersaing dengan golongan bukan Bumiputra yang juga mereka punya markah tinggi. Jadi gambaran sebenar dalam jangka masa 50 tahun kebelakang ini adalah satu gambaran yang kompleks, yang tidak hanya boleh dikatakan ini atau ini ya. Ia lebih kompleks daripada itu, dan meneliti semua ini secara emosi tidak akan membantu kita memahami masalah pendidikan tinggi di Malaysia ini, kualiti pendidikan tersebut dan peluang pendidikan di Malaysia masa kini. Encik Faiz bagaimana? Saya neutral dan saya rasa ini dia bukan dasar lah. It's behavior yang semua ada. Jet, bagaimana? Ada dua part kan. Pertamanya ialah tentang
kebergantungan di kalangan pelajar Bumiputera. So ini bukan yang kerana ini adalah reasonable. Contohnya saya adalah dari matrikulasi punya. Bumiputera tak perlu dapat 4.0 iaitu markah penuh pun boleh mendapat peluang untuk masuk universiti awam. Hari ini kami masukkan sistem kota ini. Kami ingin mewujudkan satu meritokrasi yang membantukan golongan yang memerlukan bantuan sahaja. Ini adalah untuk membantu Bumiputera juga. Ini adalah membantu semua rakyat Malaysia. Kerana Bumiputera pun menganggap kota ini sebagai satu tongkat yang menjadikan Bumiputera bergantung kepada ini. Contohnya, berdasarkan Dr. Nong Sari, ialah current chairman of Malaysia Airport Holding Berhad. Matrikulasi ini sebenarnya merupakan satu institusi yang cemerlang yang ingin melahirkan pelapis negara. Tetapi hari ini dia menjadi satu fast track untuk Bumiputera masuk universiti awam saja. Dan berdasarkan pakar akademik Teo Kok Siong juga, ia telah melahirkan satu tabiat yang cukup makan dan sebab mereka akan dapat kapasiti di uni walaupun tidak begitu berkemampuan. Itu ialah hakikat. Saya mengetahui bahawa ada yang masih tekun, tetapi jika kami melihat gejala ini, ia akan melahirkan sesetengah yang mereka tidak mendapat keputusan yang sangat baik, tetapi mereka pun boleh dapat universiti awam. Dan seterusnya datang dari ke Patu. Bumiputera mereka mendapat keputusan yang cemerlang, tetapi mereka pun tidak dapat masuk ke public uni. Ini adalah tidak adil. Jika keadilannya adalah semua rakyat Malaysia di tanah ini dilayan sama rata. So, jika mereka dapat markah penuh pun tidak boleh dapat ke universiti awam, semestinya. Ini adalah satu ketidakadilan yang berlaku di golongan mereka. Okey, Saudara Aidil mungkin ada jawapan balas. Baik, ada dua bahagian. Yang pertama berkenaan dengan sistem kuota ini menyebabkan kononnya Melayu menjadi bergantung dan jadi malas. Saya katakan benda ini tidak supported by data. Ia adalah persepsi jahat. Sebab kalau kita tengok keputusan SPM misalnya, logiknya kalau orang Melayu dah tahu mereka mudah jalannya ke universiti, they don't need to work hard. Tapi keputusan SPM yang terbaru misalnya, yang tertinggi adalah yang paling di tempat nombor 1 adalah Mahat Tahfiz, Malay Muslim. Hanya sebab mereka diberikan peluang, bukan bermaksud mereka akan belajar sambil lewa. Itu yang pertama. Dan ada banyak lagi contoh-contoh yang saya boleh petik. Yang terbaru, 2 pelajar terbaik untuk ACCA. ACCA ni untuk Professional Accountant daripada UiTM. Yang kedua adalah berkenaan dengan dia menyebabkan non-Malay rasa tidak adil. Perasaan itu mungkin benar, tetapi ia tidak dilandaskan kepada data dan fakta. Dia adalah persepsi yang tidak benar. Saya bagi contoh. Pada tahun 2022, Dr. Tanusha, Vice President daripada Muda, dia ada tweet, dia share seorang yang dia complain. Dia kata dia dapat 9 A's for SPM, I don't get any scholarship. I got 3.88 for matrix despite the fact that I went for Junior World Cup 3 weeks before exam. Yet it's so difficult to enter any university. Dia share benda tu dan begitu jadi viral lah. Tapi kemudian rupa-rupanya diketahui bahawa ketika tarikh ia ditweet itu, keputusan UPU pun tak keluar lagi. Dan bila dikantoikan sedemikian, bahawa keputusan UPU tak keluar, yang mentweet itu akhirnya mengakui dia maksudkan adalah private universities. Jadi ini satu contoh. Ada contoh lain lagi. Bila tak dapat, claim, oh ini terus jadi claim ini adalah sebab dia berbangsa bukan Melayu. Ini adalah persepsi yang tidak benar. Sebab apa? Ada fakta yang ditunjukkan, ada data yang ditunjukkan oleh... Okey, kita boleh bawa ke ruangan perbincangan. Sebab baik, saya akan bawa. Okey, tak apa, kejap. Kita bagi dulu semua menyatakan opinion mereka dan kita akan buka pada ruang perbincangan. Jadi Saudara Arun, bagaimana? Okay, and in this discussion, I like to bring upon the attention towards golongan yang memerlukan pertolongan. Okay, and eventually that need to go into a meritocracy. If not, Malaysia cannot berdabit dada say our education system is all that, right? We know we are suffering. We have a high brain drain and all the stuff. We cannot be dwelling in our history. We have to look into our future. And the world is increasingly become borderless. So it's about time for us to revisit the quota system. The racial quota system may not be the right answer.
Okay, need-based quota system is good. So right now, kebanyakan quota system ini berlandaskan bumi dan non-bumi. Obviously, the non-bumi will feel their right been infringed or they've been treated as second-class citizen. And even though justification, data and all the stuff, there's two things, justice is not only served, but must be perceived served. We all know that, right? The same thing. So there are a group of people that think that's not fair. See, if we take the race denomination out of this, okay, and eventually everybody will think any Malaysian that need help, they will get help. And in education or anything, we need to have a transition plan. Kenyataannya ada dua statement sebenarnya. Yang pertama ialah kebergantungan bumi putera. Yang kedua ialah sifat tak puas hati bukan bumi putera. Untuk yang kedua, saya tak boleh nak bagi kenyataan sebab saya tak boleh mewakili bukan bumi. Jadi saya bagi pandangan daripada sudut bumi putera. Saya percaya bahawa nak kata menimbulkan kebergantungan tu tidak. Sebab kena faham, satu, bumi putera ni bukan Melayu saja. Dia melibatkan orang asli Sabah dan Sarawak. Jadi bila dia melibatkan bukan Melayu dan juga bumi putera Sabah Sarawak yang jumlahnya banyak sebenarnya. Jadi bila jadi begini, kita dapat lihat bahawa susah nak timbul isu kebergantungan kerana jumlah yang besar ini belum berebut kerusi yang sedikit. Mungkin sedikit, kalau lihat daripada sudut pandang, sebagai contoh Nifty itu ada 10 kerusi, diberikan 8 kepada orang Melayu sebagai contoh. Besar. Tapi kalau dilihat jumlah Melayu secara keseluruhan, bumi putera secara keseluruhan, terlalu besar dan terlalu sukar untuk mereka bersaing untuk mengejar 8 kerusi tersebut. Dan untuk mengatakan yang okey, disebabkan ini orang Melayu ada sifat kebergantungan, maka mereka sambil lewa sebagaimana pengurusi Yumani kata tadi. Saya tak setuju. Disebabkan kerana kita perlu ingat, bila number yang besar ini perlu bersaing, yang akan menentukan 8 seat tu semua akan ada result yang sama. Daripada 1000 contohnya 100 ada 11 A+. Bagaimana untuk kita filter ni untuk bagi dapat 8 yang terbaik? Sebab tu persaingan yang berlaku dalam bumi putera ini juga persaingan yang amat besar. Mungkin secara abstrak, secara dasar, ia ada sifat, tak apalah, aku ada kota, tak payahlah nak berusaha lebih. Tapi realitinya, mana-mana orang Melayu akan faham, nak kejar 8 kerusi tu bukan mudah. So, nak tak nak mereka akan perlu berusaha lebih. Most of the panel said kebergantungan bumi putera itu tiada. Alright, like last year, the number of bumi putera student that made it to the IPTA is about 87%. Okay, altogether. Do you think if we remove the quota system, will we get the 87% of IPTA intake? Saya akan boleh lebih lagi sebenarnya. Sebab ada, or probably 90%? Boleh. Sebab tu ada pernah satu penangan daripada, saya tak percaya, saya tak ingat parti mana, MIC ataupun Indian Based Party. Sebelum ni, during kemasukan degree, mereka berusaha untuk menghapuskan kota kemasukan degree. Degree lah. Bukan di matrikulasi tau, di degree. Dihapuskan. Tapi bila mereka lihat, setelah dihapuskan kota di peringkat degree, ijazah, jumlah orang Melayu makin ramai. Sampaikan this Indian Based Party menyahut untuk mengembalikan sistem kota ni sebab mereka rasa bahawa masa pun orang Melayu bertambah. So, saya percaya benda tak, yalah, if I can say lah, sekiranya dimansuhkan, perkara tersebut boleh terjadi. Dan saya bukan cakap my own assumption. Ini memang ada laporan ataupun that party sendiri yang kata we want kota sistem kembali disebabkan oleh bila mansuh orang Melayu makin ramai. So if that's the case, then we do not need a quota system then, right? Itu ialah di degree. Sekarang ni perbicaraan kita berbicara di peringkat kita kena faham. I mean, we are talking about education lah. So if the dependency is not there, okay, there's no need for it, then why have it? Sebab tu pandangan saya berkenaan dengan perkara tersebut, kita kena kembali balik kepada niat kenapa kota tu ada. Satu ialah untuk mengimbangi ketidakseimbangan. Macam saya cakap sebentar tadi, kita masih belum sampai tempoh matang tu lagi. Kita tak boleh kata dasar itu gagal sekiranya kita tak dapat lagi tempoh matang. Kita tak boleh kata pokok tu tak berbuah sekiranya dia belum masa sampai untuk dia berbuah. Kalau dia dah berbuah,
Buah je busuk. Pokoknya Panel tak lain mungkin ada tambahan. So begitulah. Dia Saya hanya ingin mengetengahkan satu isu saja, yaitu kami tak boleh neglect secara tulus, yaitu ketidakadilan yang dihadapi oleh 6 Bumi Putra. Sini ada satu case, student 6 Bumi Putra yang mendapat STPM 4.0, SPM 9A+, dan UPU 12 choice pun tidak berjaya. Inilah hakikatnya, yang ketidakadilan ini sebenarnya sedang berlaku among 6 Bumi Putra. So ini satu hakikat yang kami inginlah mengelakkan jika keadilan ialah hala tuju saudara. 3 perkara jawab terus. Okey, saya sebab waktu dipotong tu antara contoh yang saya nak berikan itulah dia tadi. Ini sebab setiap kali tak dapat masuk terus main the race card. This is very dangerous. Sebab kalau kita putar kembali masa sebelum 1969, saya kira itulah kedudukannya. Kedudukan istimewa dicabar, dikatakan tak puas hati dan sebagainya, dan that led to what we know today. Baik, saya That's wrong. Tidak cabar. See, right now there's a legitimate question Mungkin bagi- for us to get answer, Bagi right? Encik Adil And habiskan dulu. continuously you are using a word that is very okay, very Akta sharp. Hasutan, this is fact. Akta Hasutan post 1969 was revised. Dia bukan dipinda sikit-sikit, it was revised. To include section 31F. What does section 31F says? Section 31F specifically mention you cannot question anything to do with article 152, 153, 181. You cannot question. Kenapa pihak berkuasa pada ketika itu memutuskan ini adalah resepi untuk mengelak perkara ini berulang? Sebab clearly that was what happened. Nobody is questioning. Nobody is questioning that. Saya sir. nak kembali kepada yang disebut tadi. Sebab kalau diteliti dan kalau dibaca pun, saya baca FMT punya report pun, rupa-rupanya dia play the race card, tapi rupa-rupanya dia ada masalah dengan kewarganegaraan dia. So you settle that first. You apply dekat mana-mana negara pun, kalau you punya status kependudukan you tak belum lagi, sudah tentulah akan ada masalah. Bukan dinafikan terus. You settle it first. Sekejap. Jika you nak cakap kewarganegaraan pun bukan itu case saja. Banyak ada case. Kami telah menerima 24 case. Banyak. Encik Harun, sebentar. Kita bagi saudara Zahrom. Okey. Saya rasa semua orang seharusnya bring your emotional level down. Kita teliti, janganlah nak sedikit-sedikit tentang Sedition Act. I think that's not the right kind of attitude to take in terms of trying to understand the situation. Kalau benar pun ini keadaan berlaku dan ada 20 lebih kes, seharusnya kita lihat adakah dia layak dari segi apa dia punya STPM, apa dia SPM dan sebagainya, dan apa jurusan yang ingin dibuat. Ya. Saya rasa berasaskan, saya pun baca FMT, berasaskan apa yang saya baca, aspek ras tersebut tidak ditingkatkan, ya, tidak dibawakan, hanya tentang ketidakadilan dari segi pemilihan berasaskan dia punya grades dan sebagainya. I think we should try and look at the idea of the intellectual capacity of that person rather than always bringing it down to race. And that's what my whole what is going to be about, essentially, kalau I'm given the chance, yeah, because it's not going to get us anywhere. This, my race is being discriminated again. My race is being attacked, yeah, and under the constitution it shouldn't be attacked, and so on and so forth. It brings us nowhere. Yeah, I think kita sebenarnya datang ni untuk mencari satu solution, ya. Tetap sebab keadaan tersebut sememangnya berlaku pada ketika-ketika tertentu. Janganlah kita nak kata oleh sebab kami 60% Bumi Putra ni menguasai Malaysia ni, maka kami saja yang penting. Saya rasa kita seharusnya lihat, we're talking about Malaysia here, ya. So and I think seharusnya bring down the mercury levels and essentially discuss in a rational manner. Yeah. Saudara Faiz bagaimana? Saya rasa ada 3 perkara. Yang pertama yang saya tak sangka kita akan pergi jauh tentang topik ni. Seperti mana yang saya rasa this is nonsense lah. Yang pertama, kita dakwa apa yang kita cakap tanpa data dan fakta. Saya tak sangka kita boleh pergi jauh dengan premis inilah. Yang keduanya adalah dakwaan yang dibawa tadi. Saya minta saudara kawan saya, sahabat saya daripada UMNA untuk bawakan bukti dan data dakwaan-dakwaan beliau tadi. Saya rasa kalau nak bawa cerita, kami pun ada cerita.
orang Bumi Putra yang tak lepas dan sebagainya. Bukan setakat 25. Kita ada 6 negeri yang bermasalah dari sudut pendidikan mereka. Dan setiap 6 negeri jutaan Bumi Putra yang ada masalah akses kepada pendidikan. Belum cerita tentang merit on the paper lagi. Jadi cerita, we can bawa semua cerita. Dan bila tak ada fakta, saya rasa sangat-sangat tidak bertanggungjawab. Dan ini membawa negara kita terkebelakang. Kita bincang tentang dasar, polisi dan juga fakta yang ada dalam negara. Yang keduanya adalah tadi, saya rasa sahabat saya daripada Jumian ini juga silap tentang tujuan matrikulasi. Dia ambil daripada, siapa tadi saya tak dapat recall tadi. Tapi saya ambil yang official daripada KPM, Kerajaan Malaysia punya. Tujuan matrikulasi adalah untuk memastikan pembangunan potensi pelajar Bumi Putra melalui pendidikan pra-universiti yang berkualiti. Itu tujuan sebenar faktanya dan you can search dekat website. Yang ketiganya adalah tentang sejarah. Saya cukup tunggu tajuk. Kita tak perlu dwelling tentang sejarah kita dan sebagainya. Tapi nanti mungkin ada itu. Baik, berkenaan dengan pernyataan ketiga, brain drain di Malaysia kebanyakannya didorong oleh faktor ekonomi dan peluang pekerjaan, bukan sistem kota. Yang bersetuju sila angkat tangan. Okey. Bukan sistem kota. Yang tidak bersetuju? Baik, memandangkan Cik Arun neutral tentang, okey, yang bersetuju dahulu. Baik, saya nak katakan brain drain ni kita kena buka minda kita. Di Malaysia ni ada banyak masalah. Di sini saya nak bawa tentang 5 punca brain drain di Malaysia. Dan semuanya ada artikel yang saya boleh kongsikan kepada rakan-rakan. Yang pertama adalah peluang kerjaya yang terhad. Itu berkenaan dengan industri swasta yang ada di dalam negara kita dan juga industri awam, pekerjaan awam di negara kita. Yang kedua adalah tentang kualiti pendidikan dan penyelidikan. Saya nak highlight di sini tentang kenapa isu tajuk ini tetapi bukan tentang kuota. Dia adalah mereka melanjutkan pelajaran ke luar negara untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang lebih baik kerana kualiti penyelidikan dan inovasi. Bukannya pra-universiti, bukannya asasi dan bukannya degree. Dan ini ada jurnal yang kita boleh kongsikan dan ditulis sendiri oleh sahabat kita daripada China yang juga rakyat Malaysia. Kemudian adalah tentang kehidupan sosial dan juga kualiti hidup. Yang keempat, ketidakpastian politik dan ekonomi kerana tidak berpegang kepada identiti negara. The crisis identiti negara yang tidak jelas yang kita mungkin boleh bincang nanti. Yang kelima adalah impak globalisasi. Jadi itu 5 penghujaan saya kenapa ia tidak perlu disempitkan kepada faktor kuota. Saya ingin tahu where your sources come from, which journals are you talking about? Yeah, I mean, it's good having journals, but it can be really bad journals as well. I'm not saying that they are, but I think if you're going to make it an academic sort of discussion, let's have the names of your sources, who the writers are, and so on and so forth. And we can do that later because we don't have the time now. But what I'm trying to say basically, semua fakta ni berhubung kait. Yang kenyataan ni sekali lagi tidak melihat fakta-fakta lain dan juga fakta kota juga. Satu video yang telah di mana even Muhammad Khalid was also interviewed baru-baru ini menyatakan why millions are leaving Malaysia. I mean, there are problems with the video, of course, but there are also certain things there. Ini meneliti soalan brain drain di Malaysia dan ianya menunjukkan bahawa faktor utama brain drain ialah kurang pelaburan dan pendidikan. Mereka risau tentang kualiti pendidikan di sini. Dasar affirmative action, kurang peluang untuk mereka berkembang dan segregation. Ya. Sejarah kolonialisme juga dilihat sebagai latar belakang penting dan saya setuju kenapa keadaan ini berlaku. Ya. So bila ada sistem kota seperti yang ada sekarang dan balasannya oleh mereka yang rasa mereka tertindas, ini akan mempengaruhi faktor ekonomi dan peluang pekerjaan. So it's a relationship there. Equal opportunities, better career prospects, greater mobility, strong currencies. Again, the external factor, strong currencies over there, greater disposable income. If you go to and work in Australia, for example, semua overseas ni all attract Malaysians as others. Saya tidak setuju dengan hanya kenyataan bahawa this is about economics and peluang pekerjaan, because these are all related to the way that policies dasar diimplementasikan dalam konteks sesuatu negara ini. Ya? Dan semua faktor ini tidak statik dan terdapat perubahan-perubahan baru. Yang umpamanya
peningkatan apa yang dianggapkan sebagai ekstremisme agama dan kaum dewasa ini. Ya, saya rasa juga penting untuk kita renungkan apabila kita lihat mengapa ramai ingin keluar daripada negara ini. So, apabila ramai rasa bahawa cara hidup mereka tertekan, terancam, maka mereka kurang senang dengan situasi mereka di Malaysia seperti di negara lain juga, ya. Jadi jika ada peluang, mereka akan cari greener pastures atau apa yang dipanggil an even chance, ya. Kebanyakannya saya setuju berkenaan dengan kita mengalami brain drain ataupun ketirisan kepakaran ini adalah kerana faktor ekonomi. Cuma saya tak nampak bagaimana ia nak dikaitkan dengan sistem kuota. Sebab sistem brain drain ni berlaku bila mereka dah ada kepakaran itu. Jadi mereka keluar untuk mencari pekerjaan. Ia lebih kepada sistem ekonomi. Mungkin di negara lain dapat gaji lebih besar dan berbanding dengan kepakaran yang sama dalam negara kita. Tak benar. Cuma Sebab saya brain nak drain berbalik sebelum kepada mereka jadi pakar juga saya nak berbalik kepada belajar di sana. soal kuota tadi. Saya nak bagi data. Kita duk bercakap tapi kita tak refer kepada data ni masalah juga. Okey, datanya again saya ambil daripada buku Dr. Muhammad bin Abdul Satu Khalid. buku yang Pada tahun 2010 dia bagi contoh bahawa dari 2499 pelajar berbangsa India yang ada kelayakan. Maknanya dia ada kelayakan, dia mohon untuk masuk ke IPTA, 2304 mendapat tempat. Maknanya daripada 2499, 2304 dapat. Lebih kurang 92% dapat. Berbanding dengan orang Melayu, datanya ialah 120,000 pelajar Melayu. Ini data lama dah, tapi dia adalah selepas sistem matrikulasi diperkenalkan. 120,000 pelajar Melayu yang ada kelayakan. Maknanya mereka layak kalau diberikan peluang, tapi tidak mendapat tempat dalam IPTA. So, itu adalah faktanya. Cuma sebab itu saya tak suka bawakan perbincangan kita ini dalam satu hala tuju seolah-olah kuota ini adalah semata-mata bersifat tongkat untuk membantu orang Melayu lemah. Saya menolak naratif itu. Saya mengatakan bahawa orang Melayu berkelayakan, berkebolehan. Tetapi sistem kuota ini adalah ingrained dalam sistem perundangan kita, dalam perlembagaan kita, maka kita tak boleh nak tolak. Kita kena bincangkan adalah apakah ratio yang paling sesuai. Itu sahaja. Okey, Jet, bagaimana? Sebenarnya bukan sahaja sistem kuota dalam matrikulasi ini yang mengakibatkan brain drain. Kerana hari ini sebelum masuk ke universiti ada dua sistem. Satu sistem matrikulasi dan satu sistem yang STPM yang kebanyakan dengan seperti yang statement tadi. So, kerana walaupun matrikulasi tak ada kuota ini, tetapi pun wujud ketidakadilan antara matrikulasi dengan STPM. Contohnya dalam statistik 2023, dalam khusus perubatan di semua universiti awam di Malaysia, matrikulasi ada 939 murid. Tetapi STPM hanya sahaja 23. Ini adalah hakikat yang ketara. Dan dalam farmasi, matrikulasi ada 472 murid, tetapi STPM hanya ada 10. Oleh itu, STPM student, walaupun mereka dapat markah penuh 4.0, ini adalah banyak kawan saya yang hadapi punya, tetapi mereka pun tak dapat peluang itu untuk masuk ke universiti. Oleh itu, ini akan mengakibatkan mereka tiada rasa kegitaan. Mereka akan bertanya, mengapa saya juga rakyat Malaysia, bukan saja Cina, bukan saja India, Melayu pun banyak dalam STPM. Mereka akan tanya, mengapa saya rakyat Malaysia, mengapa saya dapat markah penuh tetapi saya tidak dapat masuk ke universiti awam. Oleh itu mereka akan pergi ke overseas. Seperti sahabat yang cakap, itu faktor ekonomi, itu faktor mereka punya talent pool pun ada satu faktor. Tetapi apa yang mengakibatkan kami akan ditarik ke sana? Kerana kuota dan segregation antara STPM dengan matriculation. Fi. Thank you. Isu brain drain ni sebenarnya spesifik kepada Kejaya kan, sebenarnya sudah spesifik. Dan saya percaya kalau kita nak guna premis yang ekonomi dan peluang pekerjaan merupakan faktor terbesar, saya setuju 100% disebabkan oleh kadang-kadang bukan faktor individu, tapi faktor negara tu tak boleh menyediakan platform, tak boleh menyediakan peluang yang sebaiknya untuk, sebagai contoh, dia ni ialah seorang engineer yang tahap gaji dia sepatutnya 5,000 ke atas contohlah. Tapi di Malaysia tak boleh menyediakan peluang sebegitu. So, buat apa dia nak teruskan bekerja di Malaysia dengan jumlah gaji yang tidak setimpal? Baik dia keluar daripada negara. So, itu ialah antara faktor yang bagi saya terbesar sebab
Kalau nak bercerita tentang Mandarin sekalipun, sebagai contoh, ada fakta di mana setengah orang yang diberi beasiswa, diberikan pinjaman daripada JLC untuk keluar negara. Bila dia habis tempoh pengajian, ada yang ambil keputusan untuk terus bekerja sebagai contoh di UK sebagai contoh, ataupun di Jerman. Kerana dilihat, kalau saya balik, saya takkan dapat bayaran setimpal sebagaimana saya di sini. Dan ada yang rakan-rakan saya sendiri yang memang belajar di overseas, sanggup untuk bayar balik bond ataupun bayar balik pampasan kepada si pemberi pinjaman ataupun pemberi wang, kerana dilihat kalau saya pulang, dia takkan memberi manfaat kepada saya lah. Kan? Itu yang antara faktor terbesar Mandarin ialah dua, ekonomi dan peluang pekerjaan. Sistem kuota dia tak memberi. Saya rasa bukan antara punca sebenarnya. Cuma Arun tadi dilihat berbeza dengan semua orang. Bagaimana pendapat? Okay, this one question I want to pose to our panelists lah. Okay, do we agree most of the brain drain, okay, it is happening among non-Bumi? I think it's not for us to agree or disagree. We have to see at the statistics. Let's come back to the number. Most of the brain drain, right? Okay, let me put a statement here. Say it involves heavily the non-Bumi. And again, I concur with Prof. Okay, we cannot just put quota as one of the only reason. Economy, the political instability, and future and career growth and all the other stuff. But it is actually prevalently happening among non-Bumi. Okay, that's something that we all have to take note, because that shows a lot of things. Again, the quota system, we cannot just take a quota system as the sole reason why all these things happening. But it could be one of the beginning thing that actually have a cascading effect. The quota system been used as one of the punchback for discrimination. The quota system been used by different group, including the non-Bumi, for their dissatisfaction against the system itself, and all these things. So probably again, the race-based quota system need to be revisited. Okay, probably need-based, then will remove all these things, and everyone that need help, Bumi tak Bumi, they will get help. And that will reduce the temperature, that will reduce the dissatisfaction, that will reduce the reason for us to feel uncomfortable. Baik, tentang perbincangan ini, saya lihat Saudara Faiz begitu bersungguh untuk nyatakan pandangan. Baik. Yang pertama saya nak kata, saya nak ajak, saya puji discussion yang dibuat oleh kita pada hari ini. Dan bila kita nak berbincang tentang negara kita, kita mesti buka minda kita yang pertama. Yang kedua adalah keupayaan kita untuk mencerap fakta, bukannya auta. Kerana itu sangat penting, memberi kesan setiap polisi yang kita buat, setiap dasar yang kita bangunkan akan memberi kesan kepada negara, rakyat dan juga identiti negara itu sendiri. Yang keduanya adalah yang disebutkan soalan nanti. Saya rasa soalan itu bagus, tetapi ia perlu dibawa dengan fakta. Mungkin kita boleh another research kepada waktu yang lain. Yang ketiganya adalah tentang rujukan, sandaran kita. Baik, untuk pendidikan tadi, saya nak sebutkan kajian ini ditulis pada 2020 bertajuk Education Quality and Impacts on Brain Drain, A Study of Malaysian Graduates. Ditulis pada 2020. Dia menyatakan adalah dalam bidang pendidikan, kesan punca utamanya adalah kualiti penyelidikan dan inovasi. Dia tak ada sebut tentang kuota. Bila kita nak bincang, nak kecilkan discussion tersebut kepada pendidikan, dia tak sebut tentang kuota. Dia sebut tentang kualiti penyelidikan, which is among the researchers, which is the doctors and professors from Madya and so on. Kemudian budaya inovasi dalam negara kita, kesediaan negara kita untuk invest dalam inovasi dan sebagainya. Kemudian saya nak sebut rujukan saya tadi semua yang terkini. Yang pertama 2021, The Impact of Limited Career Opportunities. Kemudian 2019, 2022, 2021. Okey Faiz, ini mungkin boleh bagi ruang pada saudara Zarul. Dalam universiti, at least universiti swasta sekarang, dan terdapat banyak kritikan terhadap the quality of our research and publications as well. So saya ingin tahu apakah journals yang di mana, sebab sekarang journals pun masih dikritikan, ya. Banyak local journals, the good ones macam Kajian Malaysia di USM, itu yang terbaik lah. Tetapi
mutu jurnal pun menjadi masalah sekarang. So I can quote, you can quote as many articles as we can. You don't quote the source. I'd like to know the source as well. Which journal are you talking about there? Yeah? Kajian, tetapi kajian ada yang boleh dipercayai, ya, menggunakan kaedah-kaedah saintifik dan sebagainya, dan ada juga kajian yang menggunakan sampling 5 orang dan sebagainya. So there are problems, always going to be problems there. So I think we shouldn't see kajian sebagai ilmu daripada kitab. Ya. Kajian-kajian adalah boleh dipertikaikan dan boleh dan seharusnya kita teliti kebaikan atau keburukan kajian tersebut. Ya, saya sekali lagi lah, saya memang tak nampak perkaitan antara sistem kuota ni dengan brain drain. Sebab brain drain ni, dia untuk kita nak absahkan dia layak untuk dikategorikan sebagai brain drain, dia kena ada kepakaran itu. Sebab itu dipanggil ketirisan kepakaran. So untuk dia dapat kepakaran itu, dia dah masuk belajar dululah. Kemudian of course they look for greener pasture. In fact, dalam keluarga saya pun ada yang berhijrah. Jadi dan saya sukar nak menerima apa-apa petikan daripada yang kata okeylah kita tahu bahawa non bumi putra lebih banyak berhijrah without the facts, without the data. Kita tak boleh ada persepsi seperti mana yang saya tunjukkan tadi. Banyak sangat persepsi bila mana non bumi tak dapat terus main racial card. Dan ini akan terus dibakar-bakar yang menyebabkan situasi yang tidak senang di kalangan masyarakat. Sedangkan orang Melayu seperti mana yang saya tunjukkan tadi datanya, ramai je yang berkelayakan tapi tak dapat dan mereka cari jalan lain. Itu bagi saya yang penting adalah kita harus jelas bahawa kalau kita nak bincang hal ini, kita boleh bincang soal persentasenya dan sebagainya. Tapi kita tak boleh usik dari sudut perlembagaan telah memperuntukkan race-based. So we have to accept that. Kalau itu tak dapat diterima, so maknanya kita tak menerima naratif negara bangsa kita. Okey, je. Okey, boleh tambah. Okey, saya hanya nak menegaskan satu saja, iaitu saya bersetuju kami tidak haruslah memain race. Kami haruslah berbincang dari dasar pendidikan. Iaitu matrikulasi ini bukan saja sistem kota yang mewujudkan itu rasa tidak mewujudkan rasa kegitaan. Seluruh sistem matrikulasi ini ialah satu masalah. Kerana walaupun tiada kota pun ada ketidakadilan antara matrikulasi dengan STPM. Oleh itu, seterusnya saya akan menjelaskan lagi dalam soalan yang seterusnya mengapa perlu hanya ada STPM. Thank you. Terima kasih kepada semua panelis atas perkongsian yang penuh wawasan. Hari ini kita telah membincangkan isu kompleks sistem kota daripada pelbagai perspektif, termasuk konteks sejarahnya dan impaknya terhadap pelajar. Sertai kami dalam episod seterusnya apabila kami meneruskan perbincangan penting ini dan mencari penyelesaian untuk sistem pendidikan yang lebih inklusif. Jangan lupa untuk like dan kongsi program kami ini. Anda juga boleh langgani atau menderma kepada Malaysia Kini agar kami dapat meneruskan kewartawanan yang berkualiti. Terus lapangkan dada anda, bukakan minda. Saya Saif Hakmal, salam hormat.